Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada hari ini kita meneruskan pengajian kita dengan kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani oleh saya Dr. Aiman Al-Akiti dalam perbahasan tentang tujuan menuntut ilmu. Dan kalau sempat kita akan masuk dalam bab pertama tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, seperti yang telah dimaklumi oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani bahawa kitab beliau Hidayatus Salikin ini merupakan terjemahan dan syarah bagi kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Maka di sini beliau memetik kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah yang berbunyi, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah, qala mu'allif rahimahullah, in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah ay al-mughalabah, ay al-mughalabah. Okey. Lalu wal mubahati ay al-mufakharata والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك وبدنياك فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك وهو كبائع سيف من قاطع الطريق ومن عانى على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها. Yang bermaksud, maka ketahui olehmu bahawasanya jika engkau berkehendak dengan menuntut ilmu itu akan bersedap-sedap, iaitu munafasah, iktisabil ilmi yani dia kata apa, taqsidul ilmi munafasah, bersedap-sedap dan bermegah-megah dan terdahulu atas orang yang bersama denganmu. Jadi nak ada pertandingan, nak tunjuk yang dia hebat. Jadi niat menuntut ilmu tu, oh anak aku ni cerdik, atau budak yang menuntut ilmu ni, saya nak menuntut ilmu untuk menunjukkan yang saya hebat. Terutama negara-negara yang tidak mementingkan nilai-nilai religius, maka mereka melakukan sesuatu kadang-kadang memang dianggap sebagai bahagian daripada pertandingan, dan pertandingan ini dibanggakan. Dibanggakan. Dan dalam Islam tidak. Kita menuntut ilmu tidak boleh kerana itu. Tidak boleh kerana untuk bertanding, untuk nak tunjuk kita hebat, yang lain tak hebat. Kerana apa? Itu nama dia takabur. Niat dah tak betul. Jadi kita kena luruskan niat kenapa kita menuntut ilmu. Okey. Dan supaya cenderung muka manusia kepadamu. Maksudnya apa? Menuntut ilmu supaya dipandang terhormat, supaya dianggap orang hebat, supaya mendapat title yang megah dengan kesombongan yang dimiliki. Juga tidak boleh. Dan menghimpunkan kekayaan dunia. Ini yang paling banyak terjadi, terutama kita di Malaysia.
Kita pergi sekolah, seawal sekolah rendah dah diajarkan. Apa cita-cita kamu? Kalau saya jawab, cita-cita saya nak jadi manusia yang berguna, mungkin cikgu akan jawab, ya, tapi cita-cita, ambition tu maksudnya nak jadi doktor ke, nak jadi apa ke. Maka apabila disebutkan seperti itu kepada pelajar tersebut, maka pelajar tersebut akan memfikirkan bahawa tujuan dia belajar adalah untuk dapat grade bagus, dan grade bagus ini akan menyebabkan dia mendapat pekerjaan bagus. Pekerjaan bagus akan menyebabkan dia dapat gaji yang bagus. Maka semuanya adalah dunia semata-mata. Maka tidak heranlah bila dia dah tua dan pencen baru nak taubat. Tidak heranlah. Kerana apa? Kerana dunianya dipenuhkan dengan tujuan-tujuan duniawi semata-mata. Seharusnya kita ketika menuntut ilmu, apabila ditanya kenapa engkau menuntut ilmu, maka jawapannya kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah nanti nak kerja apa yang Allah takdirkan dilaksanakan. Saya menuntut ilmu murni kerana ilmu. Kalau ini yang kita pegang, insya-Allah orang tersebut menuntut ilmu bukan nak kejar grade, nak kejar kerja bagus. Tapi dia menuntut ilmu kerana cinta ilmu, sehingga ilmu yang dia dapatkan dia betul-betul tamakun, betul-betul kuat. Bukan hanya sekadar menuntut ilmu untuk dapat grade A. Bila habis SPM, ilmu tu pun hilang. Tapi dia menuntut ilmu kerana dia cinta, sehingga ilmu itu rasikhuna fil qalbi. Ilmu itu melekat kuat di dalam hati. Sehingga apabila lekat kuat di dalam hati, sampai bila pun apabila ilmu itu diperlukan, keluarlah ilmu itu sesuai dengan malakahnya. Ingat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita bertahun-tahun ni disalah didik dengan mengajarkan motivasi menuntut ilmu nak jadi apa. Itu tidak betul. Banyak tempat saya pergi di sekolah-sekolah, disuruh untuk berceramah, diulang perkara yang sama. Contoh dia, Ustaz, saya nak pergi Universiti Al-Qarawiyyin. Saya tanya, kenapa nak pergi Universiti Al-Qarawiyyin? Sebab kat situ kalau saya keluar, saya boleh jadi orang yang boleh jadi hakim, boleh jadi menjadi hebat. Kenapa boleh situ boleh jadi hebat tu? Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk kerja yang hebat. Ini dah tak betul. Ini niat dah tak betul. Kerana apa? Tujuan nak pergi mana pun itu adalah untuk ilmu. Berbeza, tujuan saya nak pergi Al-Azhar. Kenapa? Saya nak pergi Universiti Al-Azhar kerana berkesempatan untuk menuntut ilmu dengan ulama-ulama Al-Azhar yang hebat-hebat. Ini betul. Tak ada masalah. Kerana dia nak mencari ilmu, bukan nak cari sijil. Kalau cari sijil tak betul. Kesalahan besar, Ustaz, saya nak pergi Al-Azhar, nak belajar 4 tahun lulus, nak balik masuk parti politik, kita boleh jadi berkuasa. Ini dah tak betul. Niat dia pergi Al-Azhar bukan apa? Nak dapat sijil. Supaya balik boleh bergiat dalam politik. Itu dah tak betul. Niat menuntut ilmu tu dah tak betul. Betulkan niat, saya pergi Al-Azhar kerana untuk menuntut ilmu dengan ulama Al-Azhar, kerana diakui keilmuan di Al-Azhar Al-Syarif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wa hadirat hafizakumullah, betulkan niat. Hantar anak pergi sekolah supaya mendapat ilmu dan alim. Tak kisah dekat mana pun dia, supaya dia dapat ilmu dan alim. Dan kita dah sebut tentang ikhlas dan lain-lain pada minggu lepas. Lalu diteruskan oleh muallif, kalau menghimpunkan kekayaan dunia, nescaya engkau mengusahai pada meruntuhkan agamamu dan membinasakan dirimu, dan engkau telah menjual akhiratmu dengan duniamu. Ini bukan kata-kata saya, ini kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah.
Dekat awal sekali pembukaan pertama dia dah sebut seperti itu, dan dinukil oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam kitabnya Hidayatus Salikin. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Jadi saya menasihati kepada segenap masyarakat, kita betulkan niat kita. Kenapa kita menuntut ilmu? Kenapa kita suruh kita nak anak kita menuntut ilmu? Kerana ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa dia menaikkan derajat orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, yang beriman dan berilmu ini, Allah angkat dia derajat dia lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Itu tujuan dia, kemuliaan berilmu. Tidak kerana urusan duniawi. Kalau kerana urusan duniawi, tuan-tuan dan puan-puan, dan buat apa kita nak membazir dunia, belajar ilmu falsafah, belajar ilmu teologi, belajar ilmu tasawuf, mysticism, metafizik. Apa yang boleh buat? Dia hanya sebuah pemikiran, sebuah idea, tapi tidak dapat mengumpulkan duit. Kalau demi duit, tak payah pergi sekolah. Belajar bisnes betul-betul, buka bisnes, boleh jadi kaya raya. Kalau nak jadi kaya semata. Tapi tak, kita nak ilmu, ilmu nurun. Sebab itu, lihatlah ulama' yang besar. Ulama' yang besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia tak perlu kaya. Dia hidup dengan sederhana. Tapi tulisannya terpahat di kertas-kertas, di perpustakaan-perpustakaan, di fakulti-fakulti. Yang meninggal tahun 1111 Masehi miladi, sampai hari ini 2021 bukunya masih dibelik, dibaca, karya-karyanya masih dikaji. Sama ada Muslim ataupun orientalis yang bukan Islam pun mengkaji tulisan beliau. Inilah namanya ilmu itu, ilmu bermanfaat, ilmu yang mengalir terus menerus. Berbeza kalau kita hanya mencari dunia semata. Bila kita dah meninggal, orang tak kenal kita. Oh, kenal Ustaz? Mungkin kenal 100-200 tahun lepas tu orang dah tak kenal. Sekarang saya tanya, siapa orang kaya di zaman Al-Imam Al-Ghazali yang betul-betul kaya? Tuan-tuan tahu? Tuan-tuan kenal tak? Tidak kenal. Sebab itu kita betulkan niat kita dengan harapan insya-Allah, kalau kita ada niat yang betul untuk meninggikan agama Allah dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka penjualanmu itu rugi, perniagaanmu itu tiada laku, dan orang yang mengajar akan engkau itu menolong bagimu atas maksiat. Bahkan guru yang mengajar murid untuk menuntut ilmu kerana dunia, nak kerja apa? Ini sebenarnya mengajar, menolong mereka untuk maksiat. Menolong mereka untuk maksiat. Kerana apa? Dia mengajar kepada orang itu lebih mencintai dunia dari mencintai ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan menyekutui ia akan engkau di dalam kerugianmu. Dan ia itu seperti menjual pedang kepada orang yang merampasnya di jalan. Sebab apa? Bila dia dah jadi alim, dia ada ilmu tapi dia tidak beramal. Kerana apa? Tujuan dia ilmu itu untuk mencari dunia. Seolah-olah dia menjual agama akhirat untuk mencari kekayaan duniawi. Seperti orang yang belajar agama bukan sebab nak agama, tapi sebab nak pandai petah berceramah. Dia tahu bila dia boleh berceramah, dia akan mendapatkan duit yang banyak, dan akhirnya dia hanya menjadi da'i yang mengejar duniawi. Na'uzubillahi min zalik. Tak boleh seperti itu. Tujuan kita adalah menuntut ilmu kerana ilmu untuk diamal. Tujuan dia ilmu untuk menjawab persoalan umat. Sebab itu kalau dibandingkan da'i pendakwah dengan seorang yang ifta', yang mengeluarkan fatwa, yang mengkaji, yang mendalam, lebih mulia orang yang berifta', berfatwa, walaupun tanggungjawabnya lebih besar. Kerana apa? Dia adalah bukan pekerjaan yang mudah. Dia perlu kepada bukhus, perlu kepada kajian, perlu pada pembacaan. Nak keluarkan fatwa tu hati-hati. Okey, kaji betul-betul baru keluarkan fatwa.
Tidak seperti da'i, dia cakap salah cakap pun jalan je. Berapa banyak yang kita lihat di Facebook, di YouTube dan lain-lain, bercakap tanpa ilmu. Ada orang ulama berbicara dengan rujukan kitab, tapi kadang dia tak sebut rujukan kitab. Datang orang yang pakai akal rasional, dia terus kata, oh pendapat tu tak betul, dia seorang je yang cakap macam tu, ustaz tu je cakap macam tu, padahal boleh melakukan jenis beza. Dia tak rujuk kitab apa yang ulama tersebut sebut. Akhirnya dia tergelincir dalam kesalahan. Kerana apa? Dia hanya memakai rasional cetek dia, tidak merujuk kepada buhuth, kepada kajian-kajian ulama yang telah ulama abadikan di dalam lembaran-lembaran kertas mereka. Dan yang demikian itu adalah perbuatan maksiat. Ini adalah maksiat, tuan-tuan. Dan barang siapa menolong akan seseorang atas berbuat maksiat, jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia jadi menyekutuinya di dalamnya. Dia sama-sama seperti bersama dalam melakukan perkara ini. Lalu dia sebut, tuan-tuan, wa in kanat niyatuka, ini kalam Imam Al-Ghazali, wa in kanat niyatuka qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayah duna mujarradir riwayah fa'abshir fa innal malaikata as-sama'i tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Maksudnya, jika ada niatmu dan qasadmu, tujuanmu antaramu dan antara Allah Subhanahu wa taala pada menuntut ilmu, itu akan mendapat hidayah. Tujuan dia adalah untuk mendapat hidayah, tuan-tuan. Jadi dia menuntut ilmu kerana mendapat hidayah. Okey. Tiada semata-mata riwayat, bukan hanya nak jadi riwayat, nak cerita. Bukan. Tapi kerana betul-betul nak tahu jalan yang betul. Macam kita lah. Bukan, ustaz, apa hukum dia ni? Jom kita kaji dulu. Kaji betul-betul. Baca kitab, buka kitab, rujuk fatwa, rujuk banyak mu'alafat, baca, membaca, mengkaji. Ini yang dimaksud. Okey. Okay. Maka sukakan olehmu kerana bahawasanya malaikat itu menghamparkan ia bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan, dan segala ikan di laut itu memohonkan ampun bagimu kepada Allah SWT apabila engkau berusaha di dalam menuntut ilmu itu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini yang penting, kita menuntut ilmu kerana mencari hidayah, kerana kita nak semakin dekat kepada Allah, bukan dengan menuntut ilmu semakin dekat kepada maksiat. Nauzubillah min zalik. Orang menuntut ilmu kerana untuk mendekatkan diri kepada jalan yang lurus. Okey. Dan ketahui olehmu wahai talib. Talib itu penuntut ilmu. I'lam, ketahuilah olehmu wahai talib penuntut ilmu, bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Ingat, dalam menuntut ilmu ini ada 3 perkara. Pertama, seseorang yang menuntut ilmu kerana jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat dan tiada menghendaki ia melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Jadi ini niat yang pertama, kerana dia murni untuk sebagai bekalan dia kepada akhirat. Dia tahu amal tanpa ilmu tak sah. Macam mana nak solat tak tahu, nak baca Fatihah tak erti, tak nak belajar baca Fatihah dengan betul, maka nanti solatnya tak sah. Dia beza macam orang tu dah tahu cara Fatihah yang betul, tapi kerana khilqah, ciptaan yang Allah jadikan pada lidahnya tidak dapat betul sehingga bacaannya tak boleh nak betul, itu urusan lain. Itu adalah kadar kemampuan dia. Tapi kalau dia ada kemampuan, dia memang sengaja tak naklah menuntut ilmu, nanti menuntut ilmu tahu kena buat, tak payah buat. Contoh dia. Atau memang ignorant, memang tak kisah, memang tak peduli. Kerana dia tak merasa agama itu penting dalam kehidupan dia.
Bagi dia yang penting sekarang ni adalah hedonism, iaitu kemewahan duniawi dengan segala hiburan yang ada, bekerja mendapat duit demi syahwat badaniah, syahwat rohaniyah dia, kesenangan rohani dan badan dia. Na'udzubillah min zalik. Maka ini adalah orang-orang yang rugi. Tapi kita menuntut ilmu kerana akhirat dan tiada menghendaki ia melainkan kerana Allah. Jadi ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat supaya dia mendapatkan ganjaran di akhirat kelak. Paling tidak adalah dia nak jauhkan diri dia daripada api neraka. Sebab apa? Kita tak mampu nak merasai api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Maka mereka itu orang yang mendapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Dia mendapatkan kemenangan. Fawzun azimun. Ini adalah kemenangan di dunia dan akhirat. Kerana apa? Di dunia dia ada ilmu. Maka dengan ilmu ini Allah SWT angkat derajatnya dibandingkan orang yang tak ada ilmu. Jelas? Jelas tuan-tuan? Jelas. Kita boleh lihat, kalau ada orang berbicara tanpa ilmu, macam mana dia cakap? Dia cakap tu bila ditanya balik, dia tak boleh nak jawab. Kalau jawab dia tu tak common sense. Sebab apa? Tanpa ada ilmu. Berbeza dengan orang yang ada ilmu, apabila dia ditanya, bila dia bercakap dan dia ditanya, dia boleh berhujah dengan reference, dengan rujukan yang orang mendengarkannya kalau tak ada ilmu pun, walaupun dia tak tahu kitab apa yang dia sebut tu, dia anggap ini dah betul lah. Itu dapat tu. Tapi kalau dia berbicara dengan sesama ahli ilmu, justru akan semakin luas. Kerana apa? Nanti dia akan menjawab, tapi saya telah baca dalam kitab ini berbeza. Dalam kitab ini pula seperti ini. Maka perbahasan tersebut akan semakin luas. Maka dengan semakin luasnya perbahasan ini, dia akan melihat segala aspek. Maka ketika suatu isu itu akan difatwakan, suatu hukum akan difatwakan, maka kukuhlah fatwa itu dengan pondasi yang kuat, yang solid, yang kukuh. Ini yang kita kehendaki tuan-tuan dan puan-puan. Segala sesuatu dalam ilmu agama, non-agama, dalam hukum hakam, dalam law, undang-undang maupun sains dan lain-lain, kita memerlukan kajian yang umqah, yang dalam, yang amik. Amik tu adalah yang mendalam. Dia tidak boleh hanya dah selesai. Bila orang tanya, buka Google, dah selesai. Tak, kita kena kaji, belik, buka, baca, menilai usul fiqh dia dan lain-lainnya, barulah kita mengeluarkan fatwa. Maka mereka itu orang yang mendapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat, iaitu yang dinamakan mereka itu al-muttaqin, seperti firman Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Muttaqin ini adalah isim fa'il, iaitu nama bagi orang yang bertakwa. Ni orang yang bertakwa. Okey. Bertakwa itu muttaqin. Lalu dan lagi firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maksudnya, dan ambil oleh kamu bekal di dalam akhirat, bahawasanya yang lebih baik daripada bekal itu ialah takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dengan Allah SWT itu dipanggil dengan takwa, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirun al-hadirat hafizakumullah. Dan makna takwa itu ialah mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat, seperti yang lagi akan tersebut makna takwa itu dalam kitab ini. Ini maksud dia. Takwa itu adalah mengerjakan ketaatan dan menjauhkan maksiat. Ini nama dia orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk minal muttaqin. Lalu mu'alif berkata, kedua. Tadi yang pertama. Yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu kerana menolong akan kehidupannya di dalam dunia ini dan kerana mendapat kemuliaan dan kemegahan. Jadi apa? Dengan menuntut ilmu akan kehidupannya, menolong kehidupan dalam dunia ini, dan kerana mendapat kemuliaan dan kemegahan, dan kerana dapat harta, maka mereka itu sangat jahat. Jadi dengan dia menuntut ilmu supaya dia jadi kaya raya, dengan dia menuntut ilmu supaya dia kejar untuk menjadi apa? Merebut keuntungan duniawi. Dia menuntut ilmu supaya apa? Supaya dia boleh
Boleh dengan urusannya semakin merosakkan dunia ini. Contoh dia orang menuntut ilmu macam mana nak berrasuah. Ini contoh dia salah satu pada hari ini. Orang menuntut ilmu nak jadi hacker, nak curi duit orang. Itu jelas-jelas haram. Atau juga orang menuntut ilmu untuk kepentingan duniawi. Dia sengaja nak jadi apa? Dengan ilmu ini dapat kerja supaya dia boleh jadi kaya raya, dia tak peduli dengan agama. Maka jika dikekalkannya akan kosotnya serta diketahuinya akan jahat kelakuannya itu, maka lalu mati ia dengan tiada taubat daripada perbuatannya itu, maka mereka itu mati di dalam maksiat lagi derhaka mereka itu. Kalau dia tak taubat lalu dia mati, ketahuilah orang tersebut menanggung maksiat. Menanggung maksiat maksudnya menderhaka terhadap Allah kerana niat dia dah tak betul. Kalau dia taubat, Allah SWT sentiasa menerima taubat tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Okey. Maka jika taubat mereka itu dahulu daripada matinya, lalu diamalkannya ilmunya dengan amal yang soleh, nescaya dihubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Contoh dia, ada orientalis belajar agama Islam untuk menjatuhkan Islam. Dia memang niat dia belajar untuk jatuhkan Islam. Tapi ketika dia menuntut ilmu Islam ini, ternyata dia menemukan kebahagiaan. Ternyata dia merasakan kenikmatan. Ternyata dia menemukan jalan yang lurus, maka dia masuk Islam dan dia mencari agama tersebut. Maka tubalaku, mereka mendapat kebahagiaan. Mereka bersama dengan orang-orang yang pertama tadi menuntut ilmu kerana akhirat semata-mata. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini seperti yang terjadi kepada salah seorang ulama besar dari Amerika. Namanya adalah Syekh Nuh Hamim Keller. Jadi Syekh Nuh Hamim Keller ini, dia asal usulnya seorang Kristian yang mana mengkaji Islam sebagai bahagian daripada perbandingan agama. Itu sahaja. Dia tidak ada niat dan dia kerana teguh dengan agama lamanya. Tapi kerana ketika dia nak belajar Islam tersebut, dia perlu belajar bahasa Arab. Dia pergi ke Mesir. Dia belajar bahasa Arab di Mesir. Ketika di Mesir inilah dia bertemu dengan beberapa orang. Dan dia heran, dalam buku dia ada satu buku kecil tentang cerita How I Become a Muslim, something like that. Lebih kurang macam itulah buku tersebut. Beli buku ini dan baca. Jadi dia menceritakan ketika dia belajar di Mesir, dia boleh terkejut dengan bagaimana seorang Muslim, walaupun dia miskin, dia masih bertakwa dan sungguh-sungguh dalam ibadah dan qanaah dengan rezeki yang Allah berikan. Lepas tu dia kata ini jelas-jelas iman yang solid, iman yang kuat, iman yang kukuh. Lalu dia lebih dekat lagi dengan orang Islam. Walaupun macam-macam orang yang mengata tentang Islam, dia cuba mengkaji, membelajar dan lain-lain. Sehingga kan beliau pun mendapat hidayah dan masuk Islam. Ketika beliau mendapat hidayah masuk Islam, beliau pun dengan keilmuan yang beliau pernah ada itu berubah menjadi ilmu yang bermanfaat. Beliau terjemah kitab Umdatus Salik dalam bahasa Arab, kitab mazhab Syafi'i. Beliau jadikan sebuah ensiklopedia penting di dalam keilmuan Islam, akidah, fiqh dan tasawuf. Dalam kitab Umdatus Salik yang diterjemahkan oleh beliau bernama Reliance of the Traveller. Kalau tuan-tuan pergi ke Kinokuniya, ada jual kitab tersebut, Reliance of the Traveller. Iaitu buku fiqh, buku agama saya yang advance pertama. Iaitu saya beli tahun 1997 waktu saya form 1. Waktu tu saya dekat Belfast. Abang saya bagi saya kitab tu, buku tersebut saya baca dengan dia. Itu pertama yang membuka wacana ilmiah, iaitu fiqh Islam yang tinggi. Maksudnya mustawa yang tinggilah, dengan perbincangan khilaf. Waktu itulah saya ingat saya dah baca, kenal dengan nama kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, kenal dengan beberapa isu penting kerana di indeks itu semua permasalahan furuk kita boleh buka di indeks. Di zaman tu of course tak ada Google kan. So kita mana kenal Google semua ni. Maka kalau nak tahu apa hukum ini, buka indeks kita boleh jumpa. Okey, apakah insulin membatalkan puasa, kita boleh jumpa. Apakah hukumnya ini, kita boleh jumpa. Buka indeks tu semua ada.
Sebab itu saya kata macam ensiklopedia. Waktu tu memang saya pergi mana-mana. Saya pergi ke pondok di Indonesia pun saya bawa tu. Tapi of course bila masuk di pondok lah lain lah. Dah masuk di pondok, buku tu dah tak guna. Sebab apa? Semuanya berbahasa Arab. Kita pemakai sumber-sumber premier, sumber-sumber utama. Jadi waktu itu baru, jadi buku itu pun tidak dibuka lagi untuk waktu yang lama. Tapi bila saya balik ke Malaysia, maka buku tersebut tetap terpaksa dibuka. Kerana apa? Kita perlu untuk mengajar kepada masyarakat, terutama yang tidak memahami bahasa Arab. Mereka tetap memerlukan ilmu, tetap memerlukan rujukan. Maka buku itu adalah buku yang paling sesuai untuk mengajar fiqh Syafi'i dalam bahasa Inggeris yang terbaik. Itu contoh seorang alim, Syekh Nur Hamim Keller, yang hari ini tinggal di Amman, di Jordan, yang mana memiliki murid yang banyak, Masya Allah. Beliau seorang sufi yang hebat bertarekat Syadiliyah. Beliaulah yang menulis kembali, mengadakan projek kitab Dalailul Khairat dengan naskah yang paling accurate, yang dipanggil dengan naskah Sahliyah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, maka insya-Allah kita kena melazimi ilmu dan amal seperti beliau sendiri, walaupun beliau seorang muallaf, jauh lebih hebat daripada kita. Maka jika taubat mereka itu dahulu daripada matinya, lalu diamalkannya ilmunya dengan amal yang soleh, nescaya dihubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan di akhirat. Kerana orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Jadi orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada dosa. Dan dapatlah mereka itu akan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya bahawasanya Allah SWT kasih akan mereka yang banyak taubat kepada Allah SWT, dan kasih ia akan mereka yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Ini adalah dianggap mutatahhirin, suci daripada dosa. Sebab itulah jangan risau, pintu taubat sentiasa terbuka. Apabila kita jumpa orang yang berbuat maksiat, kita tidak suka dengan maksiat dia, dan jangan kita benci zat dia. Kerana apa? Batang tubuh tersebut mungkin bertaubat di akhir hayatnya, dan akhirnya diterima taubatnya, dan dia masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Berbeza dengan kita yang merasa gah dengan amal kita. Kita ingat kita dah Islam, kita dah jalan yang betul, dan kita punya amal ni dah banyak. Kita rasa kita lagi bagus dari orang-orang itu, sehingga kita membenci batang tubuh dia. Kita benci sesama manusia, kita membenci orang lain. Dengan kebencian tersebut, akhirnya menghitamkan hati kita. Siapa tahu, na'udzubillah min zalik, orang ini mungkin di akhir hayatnya terjadi kekufuran kerana takabur. Ingat, iblis jadi kufur kerana dalam firman Allah SWT, aba wastakbar. Aba, dia menolak perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam. Wastakbara, kerana dan dia juga merasa sombong. Jadi sombong itu dapat menerbalikkan kita daripada orang yang bertakwa menjadi orang yang kufur. Na'udzubillah min zalik. Ini yang kita kena jauhkan diri kita daripada sifat sombong. Ketiga, tuan-tuan, sesungguhnya seseorang yang menuntut ilmu dan dia menjadikan ilmunya itu sebab kepada membanyakkan harta. Jadi dengan ilmu tu dia sebab membanyakkan harta, kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan, dan supaya banyak orang yang mengikut akan dia, dan supaya banyak orang kasih kepadanya, dan supaya mudah dapat segala hajatnya, padahal mereka tiada ingat akan perbuatannya dan qasdnya yang jahat itu, kerana disangkakan akan dirinya itu hampir kepada Allah SWT, kerana ia berupa dengan rupa ulama dan berlaku seperti kelakuan ulama. Jadi ini orang yang berpura-pura macam kelakuan ulama, tapi dia lupa. Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di akhirat, dan yang sangat kurang akal mereka itu. Lagi terpedaya ia dan sesat ia, lagi menyesatkan orang lain, dan mereka itulah sejahat-jahat ulama. Ini dipanggil dengan ulama su', ulama yang buruk. Kerana apa? Dia memakai baju ulama, dia menuntut ilmu demi keuntungan duniawi, dan dia menjual akhiratnya dengan dunianya.
Okey, ya, menjual akhiratnya dengan dunianya. Jadi apa? Nah, ini yang dipanggil dengan asyira' bisamanin qalil. Okey, lalu dan mereka, lalu dia kata apa di sini? Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di akhirat dan sangat kurang akal mereka itu. Lagi terpedaya ia dan sesat ia lagi menyesatkan orang lain. Dia justru akan menyesatkan orang lain dan mereka itulah sejahat-jahat ulama. Inilah yang dipanggil sejahat-jahat ulama seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, ana min ghairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Dzar seperti yang ditakhrijkan oleh Al-Iraqi yang mengatakan, yang bermaksud, aku lebih takut atas kamu daripada Dajjal akan seseorang lain daripada Dajjal. Jadi dia takut kan, takut kalau ada di kalangan manusia ni berperangai Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Maka apa? Maka sembah sahabat. Maksud sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, mereka ialah ulama yang jahat. Dia dah perangai dia lebih parah daripada Dajjal. Sebab apa? Dia menggunakan atribut-atribut agama demi mencari keuntungan duniawi semata. Na'udzubillahi min zalik. Dan sabda Nabi SAW, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'ada. Yang diriwayatkan oleh Dailami dengan hadis yang dhaif. Tapi ingat, dhaif ini boleh fadilatul fadailul a'mal. Maksudnya, siapa bertambah ilmunya padahal tiada bertambah hidayahnya, nescaya tiada bertambah daripada Allah SWT itu melainkan jauh. Betul lah. Siapa yang tambah ilmu tapi tak tambah hidayah, dia semakin jauh kepada Allah SWT. Sebab apa? Semua benda dia boleh hilahkan, semua benda dia boleh mainkan. Sebab dia ada ilmu macam-macam. Ibarat dia, kalau kita nak tahu dalam bab fiqah ni, dia cubalah cari macam mana nak halalkan riba, cubalah nak cari nak halalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Yang telah jelas-jelas haram, judi jelas-jelas haram, ada je cara untuk halalkan judi. Na'udzubillah min zalik. Ini yang kita bahaya, tuan-tuan. Kena jaga diri, jaga hati-hati, jaga perbuatan, jaga lisan, jaga hati. Jangan sampai kita gunakan agama untuk menghalalkan benda yang haram. Bahaya. Bahaya. Okey. Dan ketahui olehmu wahai talib, wahai penuntut ilmu, bahawa hidayah dan takwa itu satu jua. Maknanya, pada hidayah dan takwa itu satu jua, wahai hamba Allah. Tetapi ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Jadi keduanya ada permulaan dan ada pengakhiran. Dari kerana inilah, berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, fa in qulta fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa. Zahiratut taqwa. Okey, betul. Zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa. Fala aqibata illa littaqwa walal hidayata illa lil muttaqin. Yang bermaksud, maka jika engkau kata apa bidayah itu, bidayatul hidayah, permulaan hidayah, permulaan takwa itu, supaya aku cuba dengan dia pada diriku, maka ketahui olehmu bahawasanya bidayatul hidayah, permulaan ketakwaan itu zahir takwa pada zahirnya, dengan amal dan lain-lain, pergi masjid, solat jamaah dan lain-lain. Okey. Dan nihayatul hidayah, kesudahan takwa itu batinut takwa, dan tiada dapat syurga melainkan dengan takut akan Allah. Jadi tidak akan mendapat syurga melainkan takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Ini adalah bidayatul hidayah. Permulaan hidayah adalah untuk tarsikh, masukkan diri kita ke dalam diri kita sifat takwa. Sesungguhnya takwa dan hidayah itu ibarat mengerjakan taat yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada taat zahir ataupun taat batin, dan menjauh akan maksiat yang ditegah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin, seperti yang lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahui olehmu wahai talib, ketahui olehmu wahai penuntut ilmu, bahawasanya murad yang dikehendaki dengan taat yang zahir itu, iaitu seperti solat dan puasa dan naik haji dan memberi zakat. Ini nama dia taat zahir, dan sebagainya. Manakala murad yang dimaksud dengan taat yang batin itu ialah segala sifat kepujian seperti ikhlas dan merendahkan diri, dan nasihat dan zuhud dan sabar dan hilmun. Hilmun tu lembut hati, dan tawakal atau tawakul, iaitu pasrah kepada Allah dan barang sebagainya. Dan murad yang dimaksudkan dengan maksiat yang zahir itu seperti zina dan mencuri, minum arak dan membunuh orang dan memalu orang dan memaki orang dan mengumpat orang dan barang sebagainya. Ini yang haram, maksiat zahir. Dan murad atau yang dikehendaki dengan maksiat batin itu ialah segala sifat kecelaan seperti riya, ujub, takabur, hasad, kasih kepada dunia, hubbud dunia, cinta dunia dan barang sebagainya. Dan selainnya seperti yang lagi akan hamba, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falibani sebutkan dalam kitab ini insya-Allah. Jelaskan tuan-tuan. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini adalah untuk membuat kita supaya cinta kepada Allah, cinta kepada agama, cinta kepada amal, dan menjadi orang yang bertakwa dan menjauhi daripada larangan Allah, bukan hanya zahir tapi juga batin. Bidayah wan nihayah. Okey, bab pertama pada menyatakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita akan bincang tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana apa? Kerana al-amalu bila imanin, amal tanpa ada iman maka la yasah. Amal tersebut tak sah. Ibarat dia, kalau ada orang bukan Islam lalu melakukan ibadah zahir yang banyak, solat, puasa, membayar zakat, memberi sedekah yang banyak dan lain-lain, tapi dia tidak beriman, maka Allah SWT tidak akan menerima amalnya. Dan wajib atas orang yang akil baligh itu bahawa mengetahui bahawasanya Allah SWT itu wahidun la syarikalah, bahawa Allah SWT itu esa, tiada yang menyekutui baginya. Akidah kita yang pertama adalah beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah esa, adalah tunggal, satu, tiada sekutu baginya, tidak ada yang sama dengannya sama sekali. Fardun la nadhira lahu, tunggal tiada banding baginya. Fardun la nazira lahu, dia tunggal tiada banding baginya. Azaliyun la bidayata lahu, sedia, iaitu tiada baginya permulaan. Sarmadiyun la nihayata lahu, kekal, tiada baginya kesudahan, dia kekal. Ini akidah kita. Batin. Munazzahun an musyabahatil makhluqi, maha suci daripada bersamaan dengan segala makhluk yang baru. Jadi dia tidak sama dengan makhluk yang baru sama sekali. Dia tidak bertempat, dia tidak bertangan, dia tidak beranggota, dia tidak duduk lindik, dia tidak melakukan, dia tidak ada sifat atau dia tidak ada yang dipanggil dengan sama dengan makhluk sama sekali, sama ada dari segi zatnya, sama ada dari segi sifatnya maupun dari segi af'alnya. Dia esa, zatnya bukan berupa
jauhar, atom macam kita, terbentuk daripada jisim-jisim. Tidak, Allah SWT berbeza dari itu. Sifatnya maha mendengar, berbeza dengan dengar manusia. Dengar manusia perlu kepada suara dan huruf untuk masuk kita dengar. Allah SWT maha mendengar hatta sampailah dalam hati manusia apabila dia berdoa dalam hati. Allah, dalam hati dia berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarnya kerana dia tidak perlu kepada suara dan huruf. Begitu af'al Allah. Manusia boleh memberi rezeki, boleh memberi kekayaan, tapi af'al Allah lebih agung. Kalau Allah memberi rezeki min haitsu la yahtasib, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini dia hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu yang seumpama Allah SWT dan iaitu yang mendengar dan yang melihat. Tidak ada yang sama. Laisa bijismin musawwarin. Allah SWT tiada, Allah SWT itu berjisim yang berupa. Jadi Allah SWT ini bukan berjisim yang berupa. Dia tak ada jisim yang berupa, tuan-tuan. Jadi jangan kita anggap Allah ini macam manusia. Jangan kita anggap Allah ini berjisim. Itu tak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berjisim, tidak berupa seperti mana-mana makhluk tidak berupa. Dia tidak berupa. Okey, ta'ala Allahu 'anil intiqalati wal harakati wal hululi wal aqtari wal jihad. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada berpindah. Intiqalat, kita tak kata Allah SWT turun dari langit. Macam turun manusia turun, tak boleh. Na'udzubillah min zalik. Itu nama dia intiqal. Tak betul. Ustaz, macam mana dengan hadis nuzul? Hadis nuzul tersebut maksud dia Allah SWT menurunkan rahmat. Itu maksud dia. Tak logik dia akal. Allah SWT turun dengan zatnya sendiri pada waktu malam. Maka kita tahu bumi ini bulat. Sekarang kita siang, Amerika tengah malam. So apakah kita nak kata Allah dekat Amerika sekarang? Na'udzubillah min zalik. Tak boleh. La yuqal. Tidak boleh dapat dirasionalkan. Kita kena tinggalkan perkara ini. Wal harakati, dan bergerakan. Allah SWT tidak seperti manusia. Wal hululi, mengambil tempat. Bukan seperti akidah golongan Kristiani yang percaya Tuhan itu hulul pada Nabi Isa AS. Nabi Isa itu dianggap anak Tuhan. Dengan akidah hulul ini batil. Wal aqtari, dan tempat yang tertentu pada suatu benua. Kita tak boleh kata Allah di atas langit, bertempat di atas langit. Tidak boleh. Kerana Allah SWT yang menciptakan tempat dan dia tidak berhajat dengan tempat. Wal aqtari wal jihadi, iaitu juga tidak berada pada berpihak pada dengan arah yang tertentu. Dia tidak berpihak yang tertentu. Berpihak yang tertentu itu adalah maksudnya memiliki arah. Tak boleh dikata Allah ada di atas. Tak betul. Ustaz, tapi kita doa angkat tangan ke atas. Kalau itulah pertimbangannya, macam mana Allah SWT perintahkan wasjud waqtarib. Wasjud iaitu sujud waqtarib, engkau semakin dekat dengan Allah. Itu bukan di atas sampai turun ke bawah. Kenapa dekat dengan Allah bila kita sujud turun ke bawah? Maka ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berarah. Okey. La yahwihi makanun, tiada meliputi akan Allah SWT itu oleh tempat. Jadi Allah SWT tidak diliputi oleh tempat. Wala yusihi zamanun, tiada menentukan Allah SWT oleh zaman. Zaman tidak menentukan Allah SWT. Tak boleh kata Allah dulu, Allah sekarang. Tak boleh. Na'udzubillah min zalik. Dia yang menciptakan zaman. Dia yang menciptakan tempat. Kana qabla an khalaqa az-zamana wal makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Iaitu apa? Allah SWT itu dahulu daripada bahawa ia menjadikan akan zaman dan tempat. Dan adalah Allah SWT sekarang atasnya, iaitu ada, ia sedia, tiada berubah-ubah daripada seadanya.
Jadi Allah SWT tidak pernah berubah, tidak berajat kepada makhluk. Dia tidak perlu kepada definition. Dia maksudnya dia tak perlu di-define. Dia tak perlu ditentukan oleh zat yang lain. Dialah yang menentukan segala-galanya. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah SWT itu, maka iaitu sifat 20. Jadi sifat yang wajib bagi hak Allah SWT itu adalah sifat 20. Pertama, wujud. Jadi ni dia nak ajar sifat 20 lah. Syekh Abdul Samad Palembani. Sifat 20 adalah sifat ahli sunnah wal jamaah. Wujud ada. Qidam, kedua qidam, sedia adalah maksudnya. Ketiga, al-baqa, iaitu kekal. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadisi, artinya bersalahan ia bagi segala yang baru. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri ia dengan sendirinya. Keenam, wahdaniyah, iaitu artinya esa. Yang ketujuh, qudrat, artinya kuasa. Yang ke-8, iradat, artinya berkehendak. Ke-9, ilmu, artinya mengetahui. Ke-10, hayat, artinya hidup. Ke-11, sama, artinya mendengar. Ke-12, basar, artinya melihat. Ke-13, kalam, artinya berkata-kata. Ke-14, kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaan Allah SWT yang kuasa. Ke-15, kaunuhu ta'ala muridan, artinya keadaan Allah SWT yang berkehendak. Ke-16, kaunuhu ta'ala aliman, artinya keadaan Allah SWT yang mengetahui. Ke-17, kaunuhu ta'ala hayyan, keadaan Allah SWT yang hidup. Ke-18, kaunuhu ta'ala sami'an, keadaan Allah SWT yang maha mendengar. Ke-19, kaunuhu ta'ala basiran, artinya keadaan Allah yang maha melihat. Ke-20, kaunuhu ta'ala mutakaliman, artinya keadaan Allah SWT yang berkata-kata. Boleh nampak ni? Setengah daripada sifat-sifat yang mustahil atas hak Allah SWT, maka iaitu sifat 20, iaitu lawan segala sifat yang tersebut itu. 2. Adapun sifat yang jaiz, artinya harus pada hak Allah SWT itu, maka iaitu berbuat yang mungkin atau meninggalkan berbuat akan ia, iaitu harus diperbuatnya dan harus tiada diperbuatnya. Akan yang mungkin itu, maka tiada wajib atasnya berbuat akan dia, dan tiada wajib meninggalkan akan dia. Okey, ini adalah perkara mungkin. Jadi mungkin ini, jadi hukum akal itu terbagi kepada 3. Ada yang wajib. Wajib ini akal kata mesti ia wujud, tak mungkin ia tidak wujud. Itu nama dia wajib. Yang kedua adalah mustahil. Akal mengatakan tidak mungkin dia wujud. Seperti syirik bagi Allah itu tidak mungkin terjadi, kerana akal takkan boleh terima ada wujudnya dua Tuhan ataupun lebih. Yang ketiga, yang dipanggil dengan mungkin atau harus. Harus ini adalah akal menerima kewujudannya dan menerima ketidakwujudannya. Sifat-sifat yang wajib pada hak segala Rasul itu 3 perkara. Pertama, sidik, artinya benar. Kedua, amanah, artinya kepercayaan. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu, menyampaikan akan dia kepada segala makhluk. Ini nama dia tabligh. Okey. Lepas tu, kenapa 3 saja, tuan-tuan? Ini adalah seperti yang telah dibawa oleh Imam As-Sanusi rahimahullah. Sebahagian ulama Asy'ariyah yang mutaakhirin yang datang setelah Imam Sanusi menambahkan yang keempat dipanggil dengan sifat fatonah. Sifat fatonah. Okey. Sifat fatonah. Fatonah ini cerdik. Allah SWT, para rasul, para nabi mustahil iaitu bodoh. Tapi Imam Sanusi tidak menambahkannya. Dan Abdul Samad Palembani bertaklid dengan Imam Sanusi dalam kitab Umul Barahin bagi hal ini. Adapun sifat yang mustahil ke atas mereka itu bermaksud lawan sifat yang ketiga itu, iaitu al-kidhbu, artinya dusta. Al-khiyanat, artinya curang. Al-kitman, artinya menyembunyikan. Dan ini yang mustahil bagi para rasul.
Adapun sifat harus bagi mereka itu ialah menerima barang sesuatu daripada al-a'rad al-basyariah. Iaitu apa? Bagi mereka boleh, iaitu boleh untuk menerima adanya al-a'rad al-basyariah, iaitu sifat-sifat kemanusiaan. Bagi para rasul tu boleh. Jadi para rasul misalnya dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh berkahwin, dia boleh memiliki anak, dia boleh tidur. Walaupun tidurnya tidur mata, bukan tidur hati. Ini adalah harus. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf akil baligh bahawa mengetahui dan mengiktikadkan bahawasanya Allah SWT membangkitkan Nabi yang ummi. Jadi Allah SWT mengutus Nabi yang ummi. Ummi itu apa? Iaitu yang tidak pandai membaca dan menulis. Iaitu daripada golongan Quraisy, diperanakkan di negeri Mekah Al-Mukarramah dan dikuburkan dalam negeri Al-Madinah Al-Munawwarah. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah. Dia adalah bahagian daripada akidah kita yang wajib kita imani. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama nabi tersebut adalah Muhammad yang anak Abdullah, yang anak Abdul Muttalib, yang anak Hashim, yang anak Abdul Manaf, dan disuruhkan, diutuskan menjadi rasul kepada sekalian masyarakat Arab dan Ajam. Tak kisah orang Arab atau Ajam menerima Islam. Dia berbeza dengan agama Yahudi. Yahudi hanya orang Yahudi je. Jadi kalau ada hari ini orang yang bukan Yahudi nak masuk agama Yahudi, nak murtad masuk agama Yahudi, tak boleh. Yahudi tak terima. Kalau terima pun second class ni Yahudi. Agama Yahudi ni second class. Itu. Pada sebab apa? Agama Yahudi itu agama ras. Agama yang berpaksikan pada keturunan darah, ras. Jin dan manusia juga diutuskan kepada jin dan manusia. Berbeza dengan agama Kristian kerana dia diperuntukkan hanya bagi manusia sahaja, sedangkan dalam Islam adalah jin dan manusia. Maka membinasakan syariatnya itu akan segala syariat Nabi yang dahulu. Dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukum hakam yang ada terdahulu semuanya telah terhapus. Semuanya dah dinasakh, maksudnya iaitu penghulu segala manusia. Dialah penghulu segala manusia, Sayyidul Anam, dan iaitu terlebih daripada segala anbiya yang terdahulu, dan dia jelas terlebih daripada segala anbiya yang terdahulu. Okey, insya-Allah kita berhenti di sini. Jap, okey, kita habiskan Nabi Muhammad jap. Demikian lagi wajib ke atas setiap orang yang akil balik itu membenarkan akidah Nabi Muhammad SAW pada sekalian yang dikhabarkan daripadanya, daripada Allah SWT, sama ada perbuatan dunia ataupun akhirat. Jadi wajib kita membenarkan, kita beriman, mempercayai. Membenarkan tu bahasa Arab dia nama tu tasdiq. Tasdiq itu percaya, membenarkan, dan letak dalam hati itu yang hak. Okey, segala apa yang datang daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yang datang daripada Allah SWT, seperti tentang apa? Tentang akhirat, tentang azab kubur dan lain-lain. Dan bahasanya tiada diterima iman seseorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW akan khabar yang kemudian daripada mati, seperti soal munkar dan nakir. Ini pun perkara yang kita kena imani. Iaitu malaikat yang hebat lagi menakutkan yang mendapatkan ia akan mayit orang yang mati. Jadi dia akan tanya kepada para mayit tersebut. Maka bertanya kedua-duanya itu daripada tauhid dan agama dan risalah dengan katanya. Malaikat munkar nakir nanti akan bertanya kepada sekalian manusia. Manusia, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ma dinuka, siapa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Kedua-dua malaikat itu iaitu permulaan fitnah kemudian daripada mati. Maksud dia ujian pertama, bukan ujian, maksud dia
iaitu siksaan pertama ataupun ujian, dugaan pertama seseorang. Dugaan pertama seseorang apabila dia mati adalah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Baik. Mungkin kita berhenti sampai di sini sahaja. InsyaAllah pada minggu hadapan kita meneruskan pada muka surat 27, iaitu demikian wajib ke atas mereka itu percaya akan siksa kubur. Mungkin sekian saja daripada saya. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.